Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam sesi PDPR minggu yang ketiga. Saya harap anak-anak semua berada di rumah ya. Okey, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, kita tanda tangan dulu. Kita memohon semoga sesi pembelajaran kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan terangkan hati kita supaya dapat menerima ilmu pada hari ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Tanpa buang masa, saya teruskan sesi PDPR kita hari ini. Saya akan ajar sirah tahun 6. Anak-anak boleh rujuk link buku teks yang Ustazah dah berikan. Okey, boleh buka muka surat yang pertama, iaitu kepentingan negara Islam. Okey, unit yang pertama muka surat 2 ya. Definisi negara Islam. Okey, pengertian. Definisi ni kira pengertian lah. Okey, pengertian negara Islam ialah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan dan pentadbiran berlandaskan segala hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis serta ijtihad yang sebenar. Okay, itu dia ialah definisi ataupun pengertian negara Islam. Okay. Negara Islam ialah sebuah negara yang sesuai kerana negara ini melaksanakan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, mengamalkan keadilan dan kesaksamaan serta memberi kebajikan kepada rakyatnya, sama ada yang beragama Islam ataupun penganut agama lain. Okey, anak-anak boleh buka muka surat 3 ya. Unit yang kedua, tujuan negara Islam. 1. Menegakkan perundangan dan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum Allah Subhanahu Wa Taala ialah undang-undang yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di dunia supaya manusia beroleh kebahagiaan dalam kehidupan mereka seperti undang-undang jenayah, undang-undang muamalat dan undang-undang jihad. Yang kedua, tujuan yang kedua ialah merealisasikan keadilan. Kezaliman dapat dihapuskan melalui keadilan yang dikuatkan oleh pemerintah secara saksama. Melalui negara Islam, keadilan sebenar dapat ditegakkan kerana keadilan Islam bersifat sejagat tanpa mengira warna kulit, keturunan, kedudukan dan pangkat. Okey, tujuan yang ketiga pula ialah menyempurnakan kebajikan kepada rakyat. Pemerintah Islam akan berusaha untuk menjamin keamanan, kemakmuran dan menyempurnakan hak-hak rakyat. Kekejaman, penindasan dan kezaliman akan dibanteras. Mereka yang dizalimi akan mendapat perlindungan dan pembelaan. Golongan yang lemah diberikan makanan dan tempat tinggal.
tinggal. Okey, baik anak-anak. Negara Islam sudah bagi contoh pada zaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW lah. Okey, pada zaman Nabi Muhammad SAW dapat masa tu Nabi menjadi seorang pemimpin di kota Madinah. Segala masa itulah negara Madinah dinobatkan sebagai negara Islam. Okey, jadi kat situ Nabi mentadbir negara berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Tanpa mengira agama. Nabi dah tetapkan, okey, yang ini agama Islam. Sekiranya buat yang ini, maka akan dijatuhkan hukuman berlandaskan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah cara Nabi memimpin. Okey. Sekiranya rakyat pada zaman tu ada sebarang permasalahan, mereka akan terus jumpa dengan Nabi untuk bertanyakan hal yang ataupun masalah yang macam mana mereka nak selesaikan masalah tersebut. Okey. Jadi Nabi Muhammad memang sangat adil kepada semua rakyat yang menetap, yang ada dalam negara Madinah tersebut, tanpa mengira warna kulit. Warna kulit gelap ke, hitam ke, cerah ke, putih ke, semua sama rata. Tak ada dibanding-bandingkan. Okey, tujuan negara Islam yang pertama menegakkan perundangan dan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hukum Allah ini dah nama pun hukum Allah, maka hukum ini telah diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Allah kata, okey, tak boleh tak boleh minum arak. Sebab apa? Kalau minum arak, hukuman dia macam ni. Dia macam tu. Allah dah aturkan cantik sebenarnya hukum tu. Nabi cuma ikut dan amalkan. Nabi cuma ikut, terima hukum tu, amalkan, kemudian disebarkan kepada rakyat-rakyat dia. Alhamdulillah, rakyat-rakyat baginda sangat terima apa yang telah diaturkan. Sebenarnya apa yang Allah turunkan kepada hamba-Nya sangat cantik. Merealisasikan keadilan ialah tujuan yang kedua. Kezaliman dapat dihapuskan melalui keadilan yang dikuatkuasakan oleh pemerintah. Okey. Sebelum Nabi dilantik menjadi seorang pemimpin, masa tu orang Islam sering ditindas, sering dipulau oleh orang-orang kafir. Sampaikan mereka nak beli barang di pasar, orang kafir tak jualkan. Sampai hasil tanaman mereka dihapuskan, dihancurkan, hasil ternakan mereka dimatikan, dimusnahkan. Masa tu memang teruk sangat. Sehingga kan hari-hari mereka ni mengadu pada Nabi. Mereka tak larat dah nak menghadap kezaliman yang diberikan oleh orang kafir. Maka setelah setelah Allah mengizinkan jihad, dan setelah Nabi jihad dah buat, jihad telah dilaksanakan, perang telah dilakukan, masa tu kemenangan pada orang Islam dan Nabi dilantik menjadi seorang pemimpin. Masa itulah Nabi dah bagi tahu dah, kau Islam ke, kau tak Islam ke, tetap sama. Maknanya tidak boleh melakukan kezaliman. Sesi jual beli pun sama. Even yang jual tu bukan Islam, dia jual yelah, zaman Nabi dulu orang bukan Islam pun jual benda yang orang Islam makan. Contoh kurma, gandum, kambing. Cuma sekarang je lah kita boleh nampak beza kan. Kalau orang Cina, kita tahulah orang Cina jual apa, makanan yang kita tahu tak boleh makan. Tapi zaman Nabi dulu orang kafir pun jual makanan orang Islam. Jadi
sesi jual beli tu tak ada masalah bagi orang Islam. Sekarang ya masalah sebab apa? Kita tahu dah, bila Cina dia akan jual makanan ni, produk tidak halal. Bila India pun sama. Jadi kita sekarang ni hanya beli pada orang Islam. Okey, jadi zaman Nabi tak ada masalah dulu. Bagi Nabi Islam ke tidak Islam adalah sama. Okey. Jadi bila Nabi dah dilantik menjadi seorang pemimpin, masa tu memang Nabi betul-betul dia kata tak boleh berlaku kezaliman langsung sesama mereka lah. Jadi alhamdulillah zaman Nabi tu bila dah laksanakan hukum Allah ni, bila dah buat ikut yang sebetulnya, alhamdulillah orang boleh ikut. Malah tak ada pun. Malah orang kafir boleh berkumpul dengan orang Islam. Bila mereka ada majlis ke apa-apa, boleh bersama, boleh berkumpul bersama. Jadi tak ada masalah pun masa zaman tu. Okey. Dan itu juga yang ketiga pula, menyempurnakan kebajikan kepada rakyat. Ini lagilah cerita zaman Nabi, masa Nabi menjadi seorang pemimpin pun makan rakyat dia. Sehinggakan ke Khalifah Umar lah, diteruskan tradisi tersebut sampaikan rakyat tidur, pemimpin pada zaman tu pergi ke rumah-rumah untuk tengok siapa yang ada masalah kewangan, siapa yang ada segi pemakanan. Okay? Saudara-saudara, waktu pernah dengar cerita kot, zaman Khalifah Umar, Umar sendiri tengah malam, orang lain dah tidur semua, dia pergi keluar, pergi ke tempat rakyat dia, dengar kat setiap pintu, nak tengok rakyat ni okey ke tidak. Itu yang pemimpin yang kita harus contohi. Jadi bila dah tahu je, ini tak cukup beras, tak cukup gandum, maka Umar akan kelang kabut, arahkan pekerja dia sendiri untuk serahkan bantuan tersebut. Itu zaman Umar. Zaman Nabi lagi lah, Nabi tak pernah pun sampai rakyat dia tak ada yang hidup miskin, tak ada yang, maksudnya tak ada yang sampai kelaparan langsung. Mesti Nabi akan utamakan kebajikan rakyat. Okey, Zahra, awak faham dengan penerangan Ustazah tadi? Okey, tugasan untuk awak hari ini ialah salin muka surat 3, tujuan negara Islam, sampai muka surat 4. Okey, salin di buku tulis atau kertas, snap gambar tersebut kepada Ustazah. Wallahu a'lam. Kita jumpa lagi di lain waktu, lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.